Okay. So, Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang join. Disebabkan kelas malam ni ada yang tak pernah join trading. Ada yang tak tahu apa itu trading. So, saya kena explain daripada awal lah. So, saya harap yang dah lama trading ni, yang fokus dekat technical analysis tu, harap korang boleh dengar, ambil lah sikit ilmu yang ada kan kat sini. Okay. Dan trading ni, kita ada 3 benda utama yang biasa kita trade. Okay. Ada 3. Ada 3 benda utama. Okay. Yang pertama, FX. Yang kedua, komoditi. CO pun boleh. Yang ketiga adalah CFD. Okey, ketiga-tiga ni kita berkongsi 3 analisis yang sama, iaitu technical analysis, fundamental analysis dan sentiment analysis. Okey, 3-3 ni kita akan berkongsi benda yang sama. Okey. FX ni lebih kepada mata wang. Lebih kepada mata wang sesuatu negara. Okey, biasanya dekat mata wang tu, dekat FX tu, kita akan trade 2 mata wang yang berbeza. Contoh USD, Malaysia Ringgit. Kita tak akan trade USD dengan USD. Itu memang tak ada lah. USD dengan USD. Okey. Okey, untuk komoditi, dalam komoditi ni saya rasa semua orang tahu kot, dalam komoditi ni kita ada gold, kita ada silver, kita ada oil, kita ada natural gas, kita ada coffee, kita ada cornstarch, kita ada rice, kita ada sugar, kita ada cotton. Okay, banyak kat sini. Tapi saya fokus dekat gold. Kenapa saya fokus dekat gold? Nanti saya explain. Tapi paling senang lah dekat gold. Sebab apa? Sebab liquidity paling banyak dekat gold berbanding benda lain. Boleh je nak fokus dekat, ada orang fokus dekat oil, ada orang fokus dekat gas. Tapi saya lebih prefer dekat gold lah. Okey, yang ketiga ni CFD. CFD ni saham company, iaitu Apple, Asia, Facebook, Google, apa-apa nama company lah. Tapi bukan company kat Malaysia lah. Kalau company kat Malaysia, kita kena pakai broker yang listed dekat Bursa Saham Malaysia. Lagi satu, kita bukan tak nak support bursa saham. Dia punya charge tinggi. MACD pun ada kat sini. Dia punya charges tinggi. So, lebih baik kita pakai brokerage biasa. Charge lagi rendah. Itu je motif. Bukanlah kita tak nak support bursa sebenarnya. Kan? Siapa ada modal lebih boleh trade kat bursa. Untuk orang baru, saya yakin tak ramai kot boleh ada 3-40 ribu untuk depo kat bursa kan. Sebab bursa pun bagi leverage kecil. Jadi saya explain apa itu leverage. So saya lebih prefer US stock market lah kalau nak trade pun. Lagi satu, technical US stock market lagi senang berbanding Malaysia market. Kat sana dia tak banyak sangat yang jam-jam ni. Faham tak? Okay. Yang mana yang first time dengar tu faham tak? Faham? Ui, terus faham. Bagus Samsuri ni. Okay Okay. So dah settle pasal produk-produk yang boleh di trade dah settle. So kita akan explain tentang apa itu leverage, apa itu base code. Tak perlu yang tu. Apa itu leverage, macam mana kiraan leverage, swap dengan adalah sikit-sikit lagi yang saya nak explain. Okay. Okay, pertama dalam trading kita akan ada satu modal, betul tak? Okay, untuk trading guna broker daripada luar ni, modal dia sebenarnya rendah je, tak perlu banyak pun. Even untuk trade gold pun, modal dia pun sikit je. 10 USD dah boleh trade gold. Dengan syarat leverage kena tinggi. Okay, so dia punya formula, kalau modal rendah, leverage kena tinggi. Faham tak? Leverage kena tinggi. Okay, leverage ni adalah berapa kali ganda
yang broker tu bagi kita pinjam tapi kita hanya perlu bayar apa yang kita depo sahaja. Contoh saya depo $10. Okay, broker tu bagi kat saya satu 3,000. Okay, so dia akan up saya punya modal ni 3,000 kali ganda. So saya dah ada modal dekat sini adalah 30k. Dengan modal ni saya boleh masuk pasaran market untuk open position 0.01. Okay, boleh explain ke mereka? Tak boleh, boleh jap. Okay, untuk point 0.01. Okay, tapi dekat MT4 ataupun dekat platform tu dia akan still tulis 10 USD. Faham tak? Tapi di sebalik tabir MT4 tu sebenarnya modal yang saya pegang adalah 30k. So anda kata saya rugi, saya hanya rugi 10 USD, bukan 30k. 30k ni broker tu akan absorb balik dekat dia. Faham tak? Itulah sebenarnya leverage, iaitu peningkatan modal oleh broker dan ditanggung kerugian oleh broker. Kita hanya tanggung apa yang kita depo. Clear tak? Sebab benda ni lah yang menyebabkan benda ni banyak pertikaian sekarang. Saya pun tak faham kenapa orang nak pertikaikan benda ni. Sebenarnya benda ni dia tak adalah complicated sangat nak faham. Dia ingat kita depo 10, broker bagi 3,000, so kita kena bayar 30k bila kita rugi tak. Kita hanya dah bayar 10 USD. Yang ni broker absorb. Explain dia macam tu lah, penerangan ringkas dia. Clear tak? Sebab sebenarnya dekat broker ni ada 3 type pula jenis broker. So ini apa yang kita pandang atas buku lah. So senanglah kita nak faham kan apa itu leverage semua tu. Dah lama tak buat kelas, dia macam gugup sikit bercakap kan. Biasa tak macam ni tau. Kau dapat tak ni? Dapat Okay, bab ekon mikro sebenarnya sama je. Yang bezakan mikro dengan standard unit je. Contract size. Senang je, buka MT4, buka dekat sekejap kita tengok dia ada contract size. Dia ada contract size, beza kat situ je. Tak silap saya contract size standard 1,000 kot. Kalau makro dia akan banyak sikit, 10,000 macam tu. Beza di contract size je. Contract size ni yang menentukan jumlah. Sebab ada setengah broker untuk gold, ada dia contract size dia 5,000. So bila kita buka 0.01, satu ni kiraan dia sebenarnya dah 5. Faham tak? Ada broker yang 0.01 tapi kiraan dia macam dah 10. So bila kita nak buka account ataupun nak buka position, tengok contract size dulu. Tengok contract size dulu. Takut pas ni tak adalah yang viral kat Facebook. Kenapa masuk 0.01 dapat 10 pip dapat $5, rugi $5. Itu sebenarnya dekat contract size je. Bukan broker scam ke LP scam tak. Itu sebenarnya dekat contract size. So benda ni sangat penting. Barulah orang cakap kita ni trade ni biarlah ada sikit ilmu. Faham tak? Okay, dekat CFD pun sama. Dia pun ada contract size juga. Dekat US 30 pun ada contract size. Nasdaq pun sama. Okay. Semua benda tu bergantung kepada contract size. Set lagu dan the bonus. Okay, ni dah settle, leverage dah settle, modal dah settle, contract size dah settle. So yang swap. Okay. Apa itu margin dah masuk full margin. Okay, kejap sabar. Kita slow-slow, okay, kesian orang baru. Okay. Lepas tu swap. Apa itu swap? Okay, swap ni dia ada 2. Satu negatif, satu positif. Okay. Bila swap negatif ni lah orang tak suka. Kalau swap positif orang suka. Faham tak? Swap ada 2. Okay. Go biasanya buy negatif, sell positif. Silap saya swap go macam ni lah. Go buy dia negatif, sell dia positif. Okay. Kenapa orang tak suka swap? Swap ni dia macam pedang. Okay, ni pedang. Okay, ni pedang. Okay. Okay, ni pedang Okay, dia ada 2 mata yang tajam. Sebab bila korang buy, swap ni negatif. Okay, go swap dia tinggi. Korang masuk,
0.01 korang buy. Buy sini 3 bulan. Tengok profit negatif. Sebab apa? Sebab bayar swap. Sebab swap hari Rabu dia 3 kali ganda. 3 kali ganda daripada hari biasa. Sebab hari Rabu ni dikira Jumaat, Sabtu, dikira Sabtu Ahad. Untuk hari Rabu tu dia 3 kali. Ikut broker ke tak semua broker sama peringkat swap dia. 3 kali. Okey, tapi bila korang masuk sell, buka 0.01 tapi profit banyak. Kenapa? Sebab swap sell tu dia positif. Dia negatif. Itulah beza swap. Ada orang suka account swap, ada orang tak suka. Kalau saya tak ambil lah account swap sebab dah orang cakap haram kan. So kita ambil account tak ada swap lah. Tapi dulu sebelum saya trade account tak ada swap, saya memang suka trade account swap. Swap commission suka. Swap commission. Okay. Commission ada dua. Commission lot size dengan commission swap. Ini swap. Swap ni senang. Ialah charge berapa hari kita pegangan benda tu. Contoh kalau kita pegang Go ni 3 bulan. So sehari contoh kalau 0.01, swap dia sehari $1. Kalau korang pegang 30 hari, so kau dah ada untung 30 USD. Kalau swap positif lah. Tak masuk profit. ECN selalu ada. ECN tu bukan swap commission, bukan swap bang, itu commission. Swap ni kalau dia ada, semua account ada swap. Even account standard ataupun account pro ke akan ada swap. Swap ni kalau dekat MT4 dia tulis kat bawah tu swap. Kalau cikgu macam mana kalau dua position buy dan sell tak kena swap ke? Okey, dia boleh kena swap dua-dua. Okey, kalau korang buy, korang sell. So dua-dua korang kena swap. Swap positif, swap negatif. Tapi biasa swap negatif lagi besar daripada swap positif. Just right tak ada swap. Swap negatif lebih besar daripada swap positif. Biasa kan kalau swap negatif tu 2, swap positif 1. Dia takkan swap positif lebih besar daripada swap negatif. Tak. Broker kan buat macam tu. Dia akan untungkan untuk dia. Faham tak? So untuk selamat, okey tak apa. Untuk selamat, jangan pakai akaun ada swap. Kalau korang pandai nak manage akaun ada swap, kan kalau aku saja kan orang cakap menggalakkan benda haram. Tak payah pakai je lah, senang. Tak payah pakai. Pakai akaun tak ada swap je. Pakai akaun tak ada swap je senang baru faham. Macam tu. Okay, swap dah. Okay, commission pula. Clear swap Okay, kat commission. Okay, commission. Commission ni biasa dekat akaun ECN atau RAW. ECN atau RAW. Okay. Okay, kenapa bagi aku memang tak suka pun akaun ni. Jujur cakap memang aku tak suka dua akaun ni. Sebab apa? Kita tengok Contoh spread dekat gold 1.1 ataupun biasa 1.5. Tapi commission dia $12. So tambah lagi 1.2. So total spread korang 2.7 pip. Account pro ataupun account standard, commission baru spread baru 2.6 ataupun 2.4. So mana lagi jimat? Memang korang akan rasa account ni spread kecil sebab korang pandang yang ni je, yang depan ni spread. Korang tak pandang commission kat bawah ni. Sebab tu rasa macam halusnya spread dia. Tapi kena tambah dengan commission. Commission ni sebenarnya adalah spread yang tersembunyi. Tapi dia tak tulis lah. So korang akan nampak spread tu halus je macam ni. Nampak? Bid dengan as tu halus je. Korang akan nampak bid dan as tu halus sahaja. So lebih baik pakai akaun biasa. Lagi senang nak kira stop loss dan nak kira profit nanti. Tak adalah dahulu lama tiba-tiba kenapa profit sikit dah gerak 100 pip. Nanti kita buka MT4, nanti kita tengok macam mana nak function-function dekat MT4 tu boleh. Sekarang ni kita explain apa tu orang cakap basic basic trading. Aku sebenarnya kan dah lama tak explain benda ni. Dah bertahun tak explain. Tapi disebabkan kali ni ramai yang tak pernah ada background trading, jadi kena explain balik. Kalau macam tak ikut A sampai Z tu, minta maaf sebab benda ni sebenarnya basic sangat. Sebenarnya saya pun tak ingat sangat benda ni.
Clear tak benda ni? Clear Okay. Okay, lepas tu saya nak explain tentang broker pula. Okay. Broker ni dekat Malaysia ni ada macam-macam jenis broker. Share dekat, kita share dekat YouTube. Okay, dekat broker ni ada macam-macam jenis broker. Kat Malaysia ni kita ada beratus jenis broker. Okay, yang pertama nak pilih broker, license ni tak penting sangat. Bahasa Melayu saya tulis Lesen broker ni tak penting sangat. Okay, sebab apa saya cakap tak penting? Okay, even dia lesen FCA ke, SISET ke, apa lagi lesen yang tinggi-tinggi FCA, SISET, lesen Amerika ke, apa ke, semua tak penting sebab semua lesen tu tak akan cover penduduk Malaysia, tak akan cover rakyat Malaysia. Even lesen LSA Brunei, LSA Labuan pun tak akan cover Malaysia punya traders. Okay, so lesen ni tak penting. Faham tak? Apa yang penting dalam satu broker, korang kena tahu siapa yang bawa broker tu. Okay, siapa RO dia. At least siapa yang bawa lah. Siapa MIB, AIB dia ke siapa. Itu penting siapa RO. Yang ketiga, depo video dia pernah ada masalah tak? Okay. Yang keempat, verification account tu kena senang. Faham tak? Janganlah minta pelik-pelik. Faham tak? Yang kelima, okay, ini optional lah. Nak ke tak nak, okay boleh. Leverage tu besar. Kenapa leverage besar? Sebab kita tak perlu modal yang banyak. Tu je. Yang keenam, ini dah advance sikit. Time news, dia punya slip pace dia tu ataupun spread widen dia tu jangan besar sangat. Okay, range untuk gold, the best spread widen, kita buat macam ni Kalau spread semasa, spread sekarang 2.2, okay, dia kena kali 5 je. Maksimum kali 5 je spread widen. Ini untuk news NFP. News paling besar NFP dengan interest rate. NFP dengan atau interest rate. IR, interest rate. So kena widen dia kena kali 5 je. So maknanya maksimum dia boleh 11 ke 12 pip sahaja. 2.2 kali 5, 10, 11, 12. 12 pip sahaja. Betul tak? Betul lah. Kali 5, 2.2 kali 5, 100. Betul lah. 10 ke 11 pip sahaja. Ini okey lah tapi biasa 13 pun kita consider lah. Janganlah sampai 20. Jangan sampai 20 pip. Ataupun 200 point tu besar sangat tu. Faham tak? Ini pemilihan broker. Okay, leverage ni kalau boleh ambil yang paling besar lah. Depo video ni kalau boleh ada local bank, ada LD, ada Mastercard, credit card, debit card. Ataupun ada Visa lah. 67. Yang ketujuh ni, ini optional kat tak penting pun. Ada account send. Sebab apa kita baru nak belajar ni kena pakai account send. Ada account send. Yang bonus-bonus tu kira sekali dalam ni. Faham tak? Kau clear tak? Sebab aku banyak orang tanya kan, bang broker A ni license dia license SISET, elok ke? Bang broker ni license dia license Aussie, tak ingat lah apa license Aussie nama. Acid, license Acid elok ke? Broker ni license dia Geneva elok ke? Broker ni license dia Cayman Island elok ke? Ini Malta, ini Granada elok ke? Okay, sebenarnya license mana-mana sama je bang, tak penting pun, sangat tak penting license. Dia license penting kalau kita bermain dengan CFD. CFD license penting. Sebab apa CFD license penting? Sebab kita nak betul-betul broker yang proven sahaja untuk kita trade CFD. Kalau setakat kita nak trade gold, modal bawah 100, modal bawah 10,000, kita tak pandang sangat license tu pun. Faham tak? Sebab jaranglah orang boleh buat 10,000 ke 1 juta. Tu susah gila. Boleh kot tapi tahu aku tak pernah buat pun. So tak tahu. So yang penting kita tengok benda-benda ni, siapa RO, depo withdraw, verification, leverage, lepas tu slip pace, tu je penting, faham tak? Lepas tu yang lagi yang penting kan, kalau korang ada masalah, dia punya support broker tu cepat tak tolong. Maksudnya kalau korang live chat, ada masalah depo withdraw ataupun apa-apa ke, terus balas ke tunggu 24 jam. Kalau lama sangat, kalau boleh tak payah. Macam tu lah. Sebab apa? Sebab kita letak duit, so kita perlukan servis lah kan. Pastikan dia ada MT4, MT5, faham tak?
License ni not priority lah. Ini pendapat peribadi ini bukan pendapat buku, ini pendapat peribadi berdasarkan pengalaman. Esok atau pagi boleh sebutkan. Okey, sepatutnya spread wider untuk Go tak ada sebab Go dia buka lewat 1 jam. Spread wider tepat-tepat 0000. Go biasa dibuka 01. Sangat jarang selama aku trade aku tak pernah jumpa lagi broker yang aku pakai ada spread wider dekat Go. Sebab Go dia buka 1 jam lewat. Dia buka pukul 6. Kalau FX dia buka pukul 5. Faham tak? Okay, so kita dah masuk pilihan broker. Okay, sekarang ni siapa sini yang tak tahu function MT4? Tak tahu apa tu MT4, tak tahu macam mana nak trade, kat mana platform yang kita guna. Siapa sini yang tak tahu? Kalau tak tahu, saya nak tunjuk function satu-satu ni. Okay, mesti ada yang tak tahu kan? Okay. Okay baru. Okay. Okay, ini dinamakan MT4. Okay, ini dinamakan MT4. So dekat sini nampak tak banyak kan yang saya buka kan? Banyak gila kan? Tak boleh saya close dulu. Okay, ini dinamakan MT4. Okay, kat mana nak download benda ni? Nanti saya beritahu tapi nak tunjuk dulu apa yang ada dekat MT4. Okay, sebenarnya korang boleh guna MT4 untuk telefon ataupun MT4 untuk PC. Saya trade dekat telefon. Saya mengajar je saya pakai PC. Faham tak kenapa? Sebab bagi saya pakai telefon ni lagi mudah lah, kat mana-mana pun korang boleh trade. Bak kata nazikan, campak je mana-mana. Faham tak? Okay, ini MT4. Okay, so bila korang first time install MT4, dia punya template bukan macam ni. Dia punya template akan macam ni. Betul tak? Okay, ini template yang korang akan nampak dekat MT4. Okay, so dekat MT4 ni, dekat ni ada file iaitu macam ni kita nak letak login account kita. Ini view untuk language. Toolbar ni kita nak tengok yang dekat atas ni Dekat atas ni. Lepas tu simbol market watch ni kita nak tengok apa market yang ada dekat broker tu. Okay, kalau dekat sini ada banyak lah. Nampak? Banyak sangat kan. So nampak tak Go paling atas. Sebab biasa saya pakai Go je, satu je saya akan buka. Yang lain ni saya tak buka saya akan buka satu je Go. Okay. Lepas tu navigator ni kalau kita nak letak macam script, EA, indicator, strategy test ni kita nak test robot. Check ni kita boleh check sesama kita dengan bagi nombor MT4. Nombor meta trading ni dekat orang kawan kita. So kita boleh check kat situ. Okay, ini insert indicator. Okay, apa indicator yang ada? Okay, ini adalah indicator yang default Tapi saya tak pakai pun indicator ni. Tapi saya beritahu lah Ini adalah trend ni untuk kita tengok naik turun market. Okay. Ini saya akan ajar lusa sebab esok tak ada kelas, so lusa baru ada. Okay, so saya akan beritahu lah trend macam nak tengok, tapi kita tak akan pakai indikator lah sebab saya lebih percaya kepada chart pattern berbanding indikator. Saya tak cakap indikator tu salah, tapi berdasarkan apa yang saya belajar, saya lebih percayakan mata sendiri. Okay, faham tak? Okay, chart ni kita ada 3 jenis chart. Yang pertama kita ada line chart. Okay, ini line chart. Yang kedua kita ada candlestick. Okay, kalau orang baru mesti tak kenal candlestick tu apa kan. Candlestick ni dicipta oleh orang Jepun. Dulu dia buat candlestick ni untuk pasaran beras. So terjadilah candlestick. So kita akan guna candlestick untuk membaca kekuatan, kelemahan, consideration untuk market. Sebab itu paling senang. Paling mudah untuk kita faham dan membaca candlestick. Yang ketiga adalah baca. Baca. Yang ni saya pun tak kerti baca. Jujur saya tak kerti baca. Ada banyak lagi chart ada create apa lah? Apa lagi chart saya dah lupa lah. Lebih banyak lah. Ada 3-4 jenis. Kagen. Apa lagi? Saya tak ingat lah. Renko tu dia tak ada
Dia tak ada shadow. Dia macam candlestick, dia tak ada shadow, dia buang shadow kan Renko. Banyak-banyak, terlalu banyak chart. Okay, dekat sini ada zoom 14, nampak kat zoom ni kita boleh tengok. Okay, ini zone out. Okay, ini mati window, so dia akan nampak macam banyak macam ni. Saya suka pakai satu je lah macam ni. Ini untuk dia terus pergi ke belakang. Ni terus pergi ke macam ni. Nampak dia ada gap sikit. So saya suka tengok yang macam ni lah. Okay, ini indicator, ini period, ini template. Template ni sama je. Ini crosshair, nampak benda ni. Okay, yang pentingnya ialah dekat sini. Apa yang kita nak pakai dekat sini? Faham tak? So dekat sini saya akan pakai petak, bulat, text, trend line, horizontal line, vertical line. Tu je yang saya akan letak kat sini. Arrow ni saya guna just untuk mengajar. Okay, ini time frame. Kita tahu tak? Okay, dekat MT4 kita ada 2, 4, 6, 8, 9 time frame. Time frame ni dicipta untuk memudahkan kita memilih trading style kita macam mana. Scalper, intraday, swinger, or position. Okay. Dicipta khas untuk kita memilih. Okay. Untuk scalper kita akan pakai dua ni sahaja. M1, M5. Jarang-jarang kita pergi M15 kecuali kita nak buat analisis. Biasa kita analisis kat sini, entry kita kat sini, scalper. Okay. Untuk intraday, analisis kita biasa kat sini. Kita entry biasa kat sini atau kat sini atau kat sini. Okay. Untuk swing position, analisis kita biasa kat sini, entry kita biasa kat sini. Kan? Ada juga boleh entry kat sini, ada juga boleh entry kat sini. Okay. Untuk position, dia punya analisis kat sini, dia punya entry mostly dekat sini. Tapi ada juga yang boleh pergi kat sini. Faham tak? Itulah kegunaan time frame. Bukan dicipta untuk menjadikan yang daily lebih tepat daripada H4, tak. Sama je. Mana-mana time frame dia ada ketepatan dia sendiri. Tak ada beza pun. Okay, clear tak? Saya nak betulkan sikit sebab ikut yang apa yang saya belajar dulu, masa saya mula-mula trading dulu, 7-8 tahun lepas, tak ingat dah. 7-8 tahun lepas kot. Dulu kan saya diajar oleh cikgu-cikgu mengatakan bahawa daily paling tepat. H4 hanya untuk analisis, untuk entry. Analisis dekat daily. Okay, sebenarnya apa yang saya jumpa adalah di setiap time frame ada dia punya trend dia sendiri. Di setiap time frame ada dia punya TP dia sendiri. Okay. Di setiap time frame ada dia punya stop loss dia sendiri. Maksudnya kalau kita dah masuk analisis dekat M1, janganlah kita bagi TP lebih tinggi daripada M1. Faham tak? Dia tak boleh melebihi time frame yang kita analisis. Saya harap benda tu clear. Saya harap tak ada lagi yang cakap yang benda ni hanya valid dekat H4. Tak. Sebenarnya time frame semua valid kat mana-mana time frame. Biasa kita akan dengar daily sahaja valid. Faham tak? Okay, so saya harap kamu dah clear. Okay, dekat sini, okay, sebenarnya ini apa yang kat sebelah ni? Sekejap saya tukar. Saya tak suka sebenarnya tengok indikator macam ni. Macam ni. Okay, dekat sini adalah price. Ini nombor ni adalah price semasa. Okay, macam kita tengok Go sekarang. Okay, price semasa dekat Go adalah 1796.47. Faham tak? Ini adalah price semasa untuk Gold. Yang dua ni, merah, hitam ni adalah spread. Faham tak? Bid dan as. Clear tak? Faham tak? So, sinilah kita tengok. Okay, clear tak? Permulaan ni saya nak masuk technical sikit. Order-order yang ada dekat trading ni. Order, type of order dengan stop loss dan TP. Tu je dulu. Esok kita akan masuk analisis. Untuk saya clear. Saya rasa saya dah explain cara mudah. Kalau korang beli buku yang harga 200 tu, basic MT4 tu, saya dah explain semua dah kot. Function-function yang perlu, yang tak perlu, malah nak explain bukan pakai pun. Betul tak? Kalau korang rasa saya ajar bukan macam dalam kelas kan, memang pun saya ni seorang yang malah masuk kelas. Cikgu boleh explain sikit pasal bid price dengan S price. Boleh? Senang je. Okay. Mana dah? Ni. Okay. Price ada dua bid
dengan ask. Okay. Contoh ini bid, ini ask. Okay. Okay, bila kita nak masuk entry, dia akan ambil bid price. Bila stop loss, dia akan kira ask price. Itu cara mudah dia. Faham tak? Nak explain ringkas ke nak explain panjang? Kalau ringkas dia macam tu je. Bid untuk entry, ask untuk stop loss. Contoh ini kita punya price kan. Candle tu kat sini price Okay. Okay, ni bid ask kan, ini price. Ini price PO kita kan. Kita letak price. Kita nak price lah kat sini kan. Pending order kita. Kalau bid sampai, dia tak trigger lagi tau. Dia kena sampai baru dia trigger. Sampai. Sebab apa? Kat sini lah spread. Kat sini lah keuntungan broker. Sini. Kat sini lah commission broker. So bila trigger kat sini, okay, broker dah dapat untung kat sini. Contoh 1 pip, 1.2 pip. Inilah keuntungan broker 1.2 pip. Clear tak? Jelas tak? Jelas Tapi kalau kena stop loss, okay, kalau kena stop loss kat sini kan. Okay, contoh. Okay, ni stop loss kita. Ni ask kan, ini bid. Dia sentuh-sentuh ni je, terus dia trigger stop loss. Sebab apa? Sebab broker tak nak rugi. Kalau dia tunggu kat sini, rugilah dia. Kalau bid yang akan ambil stop loss tu, rugilah dia kat sini. Faham tak? Itu bahasa senang dia lah. Dalam buku dia tak explain macam ni, dia explain panjang sikit. Bid tu adalah harga yang diminta oleh broker, macam tu lah. Kalau aku explain macam ni, mana senang? Ni lagi senang kan? Okay, lupa dah tadi. Pasal order. Okay, dekat trading ni kita ada 5 jenis order. Kita ada 5 jenis order. Okay. 2 PO ataupun pending order. 2 stop order. 1 instant. 1 instant order. Okay, untuk permulaan saya cadangkan korang belajar ataupun selalu guna yang ni sahaja. Okay. Untuk yang dah advance, boleh guna 3-3 ni. Okay, apa beza semua ni? Okay, yang pertama, okay, pending order ni, okay, kalau untuk buy, untuk membeli, kita akan buy di harga lebih rendah daripada harga pasaran. Faham tak? Lebih rendah lah. Maksudnya anak panah ke sini. Lebih rendah daripada harga pasaran. Contoh, waktu tu harga pasaran untuk gold adalah 1234.00 sen. So untuk buy guna PO order ataupun pending order, kita akan cuba buy di level 1230.00. Kita akan tunggu price tu datang dekat tempat kita nak. Kita tak akan ikut dia, kita tak akan masuk perangkat dia. So kita akan tunggu kat sini. Kita akan maintain letak PO order kita kat sini. Okay, faham tak? Kita akan letak PO order kita kat sini. Clear tak? Okay, so bila kita dah belajar pasal PO order, kita kena ingat. Bila ada order je, kita kena ada risk and reward. Order kena ada 2 benda, iaitu 1 risk, 1 reward. RR. Okay. Risk adalah stop loss, SL. Reward adalah take profit. Okay. Yang mana paling penting? Ini paling penting. Ini tak apa. Tak penting sangat. Sebab ini kita ikut nafsu. Kalau nafsu kita besar, besarlah benda ni. Kalau nafsu kita kecil, kecil lah benda ni. Okay. Tapi untuk orang baru, proper kita set lah kita punya risk reward. Untuk orang yang dah lama tu tak ada masalah sebab dia tahu kat mana dia nak belah daripada market. Ini saya cerita pasal orang baru. Okay, so bila kita letak PO ni, PO, pending order untuk buy, jangan lupa kena letak stop loss ataupun risk yang pertama adalah stop loss. Okay, berapa jarak stop loss ni? Kelas akan datang saya akan ajar jarak dia. Okay, korang janganlah letak PO ni stop loss korang sampai 100 pip. Itu gila namanya. Faham tak? Itu tak untung. Sampai ke sudah rugi. Gila tak? Sebab saya selalu tengok orang dia entry M1 je pun tapi stop loss dia 100 pip. Sangat jauh. Tak logik lah. Sebab reward dia 10 pip. So dia terbalik.
So this reward ratio dia jadi 10:1. Ini terbalik ni. Kita nak 1:10 ataupun 1:3. Maksimum 1:3. Minimum 1:3. Maksimum tak ada nisbah. Kita selalu ambil yang minimum sahaja. Maksimum tu kita ikut tamak dan nafsu kita lah. Okay, so bila kita dah set stop loss kat sini, okay, waktunya kita set TP. Biasa kita akan kira jarak ni. Kalau sini 30, TP kita akan 90. So daripada sini 90 kita akan tambah 9 kat sini. So 1, 2, 3. Nanti lah saya kira tu. Lusa lah saya kira. Bagi tahu je. So kita akan set TP kat sini. Lepas set ni apa kita perlu buat? Okay, tutup MT4 pergi buat benda lain. Sebab apa? Sebab semua benda kita dah set. So kita tak perlu tengok dah. Lagi terjamin emosi dan lagi terjaga kita punya mental. Clear tak? Sebab tu saya suka guna PO. Okay, yang kedua, kalau untuk sell kita akan sell pada harga lebih tinggi lah. Contoh harga dekat sini, so kita akan sell harga dekat sini. Kalau contoh 1, 2, 3, 4, kita akan sell dekat 1, 2, 4, 0. So kita akan buy lower, sell highest. Kita akan pakai dua sifir itulah. Buy lower, sell highest. Faham tak? Sama je, kena ada stop loss dan kena ada TP. Okay, clear dekat PO. Okay, yang kedua adalah stop order. Stop order ni dia terbalik dengan PO. Kita akan buy atau sell di harga yang lebih tinggi dan juga lebih rendah. Faham tak? Contoh sekejap saya clear dulu. Okay, untuk stop order. Untuk stop order. Okay, contoh kita nak sell untuk stop order. Masa tu harga adalah 1.234. Okay, so kalau untuk PO atau pending order kita akan letak kat atas ni kan. Ini PO. Kalau stop order kita akan letak kat bawah ni. Faham tak? Stop order SO. So ini PO. Maybe 1.240. Stop order kita akan buat 1.230. Faham tak? So stop order dia lebih rendah daripada harga pasaran. So market dia macam ni. Kalau market tengah macam ni, dia mengharapkan market macam ni. And then order dia trigger. Lepas tu market sama jalan. Faham tak? Kalau yang PO tu dia mengharapkan market dia akan dapat kat sini. Dekat bucu-bucu ni, kat pucuk-pucuk ni turun. Faham tak? Okay, untuk orang yang baru nak trade, yang baru nak belajar, yang baru nak mencuri bidang ni, saya cadangkan guna PO order sahaja dulu. Untuk orang yang ada expert, dia boleh combine dua-dua order ni. Okay, boleh combine jadikan dia satu order. Sebabnya dia PO dulu, and then dia buat sell stop ataupun buy stop. Okay, untuk buy sama je. Okay, kalau untuk buy, biasa kalau PO ataupun pending order kita tunggu kat sini. Ni price masa. Untuk buy stock dia akan tunggu kat sini lah. So dia mengharapkan price tembus ni kita dapatkan profit. Okay, bagaimana profit dikira? Profit dikira apabila order kita trigger. So kalau kita order kita trigger kat sini, dari sinilah profit tu start dikira. Okay. Dekat forex ni kita ada dua jenis pengiraan. Yang pertama kita panggil points, yang kedua kita panggil pips. Okay, senang je. Point dan pips. Okay, pips bukan benda lain. Pips kan ada yang fikir benda lain. Okay, 1 pips equal to 10 point. Okay, macam harga gold. Kalau harga gold 1780.00. Okay, point dia kat sini. Pip dia kat sini. So ini 1 pip, ini 10 pip, ini 100 pip. Ini point. Okay, ini untuk gold Dua ni point. Ini point, ini pips, ini pips, ini pips. Clear tak? Oh, salah. Sui. Ini point, ini 1 pip, ini 10, 80, 81, 10, 83. Ini 10 pips, ini 100 pip, ini 1000 pip. Ini tak tahulah, jarang bertukar macam ni. 10,000 kot. Ni 10,000. Clear tak pasal point and pip? Clear kan? Senang je kan?
So dekat trading kita pakai point and pips. Okay. Biasanya kita guna istilah pips lah. Point ni kecil sangat. Biasa kita pakai pips lah. Stop loss berapa? 10 pip. Faham tak? Clear Okay, senang je. Siapa yang tak clear? Angkat tangan. Tekan 1. Okay. Order ketiga. Order terakhir adalah instant order. Okay, order ni paling senang. Semua orang terus pandai. Ini adalah instant order. Instant order ni, contoh price sekarang dekat sini lukis. Contoh price dekat sini kan. Okay, 1.234. Dia tekan je sell atau buy. Kalau dia tekan sell, kat sini akan 3. Kalau dia tekan buy pun kat sini akan 3. Kalau dia tekan dua-dua akan 3 kat tempat yang sama. Instant order dia akan trigger di tempat yang dia tekan terus. Senang je instant order. Untuk orang baru tak payahlah guna instant order. Untuk orang lama dia boleh guna semua order, tak ada masalah. Sebab dia tahu risiko yang dia perlu tanggung. Okay, clear pasal order. Order dah clear. Apa lagi Apa lagi yang basic? Aku pun dah tak ingat lah. Siapa yang dah lama trade kat sini? Apa lagi basic yang kena ajar? Untuk budak-budak baru nak trade ni. Bila orang beritahu apa lagi basic Time cikgu. Time. Betul. Time. Time frame. Time frame dah. Time. Lupa pula. Okay. Untuk currency, dia start pada hari Isnin pukul 5 pagi. Sampai esoknya Selasa 5 pagi. Okay. Untuk gold, dia lewat sejam. Dia start pukul 6, tapi dia close sama pukul 5 pagi. Okay. Time ni boleh bertukar. Sejam lewat dan sejam lambat. Ikut pada musim. Tak silapnya musim panas sejam lewat kot. Nanti saya cek balik. Saya dah tak ingat pasal musim-musim ni. Dah lama sangat dah tak ingat ni pasal musim-musim. Ini beza dia Okay, kalau stock market dia start pukul 8 malam. US Open. Stock market 8 malam sampai 4 pagi. Ini stock market. Okay, ini FX. Ini gold. Commodity. Ini CFD. CFD. Okay. Waktu paling best nak trade adalah London Open dengan US Open. London Open kalau FX 2 petang. US Open FX 8 malam. 2 petang malam. Kalau Go pun sama lah. 2 petang 8 malam. Ini mana waktu dia macam ni je. Ini the best lah, waktu paling laju. Tapi biasa paling laju kat ni dekat Open ni. Ni laju. Ini sampai lah pukul 3 pagi. Ini paling best lah. Sebab news banyak kat sini. Okay, ini paling best. Faham tak? Okay, tapi kalau korang dekat FX ni, kalau korang trade PAUD, AUD NZD, ini dia pagi-pagi dia aktif ni, 8 pagi. Dia aktif. Sebab UK Open ni untuk mata wang GBP dengan Euro, Euro. Kalau malam tu USD lah, US Open. Tapi mostly yang paling best kat sini lah. Okay, lagi apa lagi? Time frame dah, market open close. Okay, market di open Isnin sampai Jumaat. Kecuali ada perayaan-perayaan tertentu lah. Correlation pair ni betul ke mitos? Itu dah advance tu bang. Nanti kita masuk. Sekarang ni kita basic dulu. Untuk orang-orang yang tak pernah trading, yang baru macam, saya nak belajar trading lah, tengok apa. Orang cakap geng-geng trader ni banyak duit lah kan. Kaya lah. So macam minat lah nak ceburi bidang ni. Nak tiru abang-abang yang dah trade lama, yang asyik post pasal trading je kan. Yang asyik cerita kat orang, saya ni trade forex, belakang nama saya ada FX. Apa yang menggerakkan harga market? Seller and buyer. Apa yang menggerakkan? Tengok Pak Mat Scalper gold. Tengok Pak Mat Scalper gold. Apa yang menggerakkan harga market? Alah, soalan tu senang sangat tu Azri. Seller and buyer. Tak ada seller, tak ada buyer, market tak bergerak. Flick like pancake cikgu. Flick like pancake. Apa lagi? Ramai kan yang teringin tengok. Kan? Teringin apa? Kalau korang pernah tengok aku punya interview dekat TV apa CTC kan, aku ada satu ayat tu aku cakap macam ni.
Hari ni depo $10, esok pagi bangun tidur, Konaza order Ferrari. Sleep pace cikgu. Okay, sleep pace ni sebenarnya, di advance tau. Esok lah. Minggu depan lah. Lusa lah. Tak boleh nanti budak-budak yang baru nak belajar pening kepala. Contoh contoh kita tanya tadi, apa nama tadi abang tu? Aku lupa nama dia. Nisa ke apa dia? Apa nama dia? Nisa ke apa dia? Samsuri. Suri. Suri. Kau rasa benda ni dah pening ke belum? Apa nama? Dah pening ke belum? Kita tanya Arisa lah. Arisa Hakim. Arisa rasa pening ke tak? Siapa lagi nama yang aku tak pernah nampak? Faham cikgu jelas. Nampak sangat dia dah pernah trik tapi dia tipu kita. Saya slow-slow faham. Slow-slow faham boleh. Nanti tengok kat YouTube. Cikgu boleh cover MM dan kenali kat account? Boleh. MM tu tengah-tengah sikit. Nak belajar 10 PNT 01 boleh. Senang. Faham? Faham so benda ni aku boleh je tak ajar basic ni tu, ajar technical analysis tu senang je kan. Lagi senang daripada benda ni sebenarnya. Sebab benda ni aku pun dah lama tak ingat lah. Tapi tak apalah, kita ajar budak-budak baru supaya dia orang tak tersesat, dia orang tak kena tipu. Dulu kan, ada orang kau tahu tak, dia buat kelas ajar benda basic tadi yang aku explain A sampai Z tu, 500 weh. 500 weh basic. Basic of trading. Nama kelas dia basic trading. 500 dia ajar. Kau bayang 100 orang masuk, berapa dia dapat? Ajar benda ni. MT4 tu apa? Buka account tu macam mana? Pemilihan broker tu macam mana? Taklah pemilihan broker dia bagi direct je broker yang dia bawa macam tu. Guna je broker ni. Sebab apa saya dah guna broker ni? Terbaik. Tu je. Faham tak? So aku itulah pasal kan. Siang siang. Kesian kan. Lebih baik 500 tu buat depo, 5K yang buat basic trading buat. Lepas tu ujung lah daftar ekor. Itu sutang bang, 5K bang, pergi Mekah balik hari tu bang. Pergi Mekah balik hari lepak Dubai. And makan kambing golek. Sutang 5K. Bapak ah. Aku tak sampai hati nak charge 5K kelas basic. Kelas ni pun tak sampai hati nak charge sebab tahulah baik korang depo je duit tu. Kan? Baik korang depo je duit tu. 3K kelas baca pattern macam shooting semua tu lah. Ish, malah nak komen. Sekejap lagi orang rekod aku punya kelas ni, orang letak saja viral. Aku dulu dah lah pernah selalu viral. Tak nak komen. Tak ada. Kau cakap kampus perut nasi orang pula kan. Lantak tapi mahal lah kot 3K. Dah claim dia. Dah claim dia invite pattern tu. Itu kelakar bang. Itu lawak. Jangan kelakar annual baru. Dah dulu 100 dapat letrik balik semua dah. Sampai phone jatuh. Tengok video cikgu sampai phone jatuh tak muka itu bagus bang. Dia memang kena macam tu bang. Belajar ni awal-awal ni memang dia kena tengok. Saya dulu belajar pun sama. Hari-hari melukis. Sampai kan saya sekarang nak treat tak lukis dah. Masuk je entry. Benda ni kita kena ikhlas dulu. Kalau kita ikhlas, kita masuk kelas contoh kita dah pandai, tapi kita nak belajar dengan orang tu. Tapi kita ada riak lah hati kita. Apa nak cakap macam ni. Aku dah pandai tapi aku saja nak tengok cikgu tu mengajar kot lah. Dia ada mana-mana yang dia tak tahu, biar dia nampak bodoh ke, boleh aku bahan. Kalau kita ada niat tu masa kita belajar dengan cikgu lain, susah nak faham apa yang dia ajar. Kita akan rasa kita je hebat. Bila kita nak belajar dengan cikgu lain, walaupun kita ni dah pandai daripada dia, kita kena ingat yang kita nak belajar, kita kena terima je apa yang dia ajar. Kalau kita rasa benda tu kita boleh improve dalam trading, kita ambil. Kalau tak boleh improve, kita jangan ambil. Senang je. Aku nak belajar dengan orang, apa yang aku rasa benda tu boleh improve untuk aku ambil. Kalau benda tu tak boleh improve, aku tak ambil. Tapi kita tak adalah nak macam masuk, nak bawa pandai. Tak. Itulah tip yang boleh dibagi macam nak ilmu tu ikhlas. Aku rasa dah habis kot basic. Kan ada lagi? Ada lagi tak yang aku tertinggal untuk kelas basic ni? Apa lagi nak cerita lah? Technical analysis, fundamental tu Okay, technical analysis tu
Okey, dalam trading kita ada 3 analisis yang penting yang paling besar, iaitu technical, fundamental, sentiment. Okey. Okey, kita biasa boleh control dekat sini. Fundamental ni kita boleh baca dan predict. Sentiment langsung tak boleh control. Contoh sentiment, gempa bumi, presiden mati, negara tu kena taufan, tsunami, bencana alam, kebakaran, kena bom. Ini tak boleh control lah sentiment ni. Sentiment nak bertukar kerajaan, sentiment presiden jatuh tangga. Itulah sentiment. Fundamental ini adalah data daripada bank pusat, iaitu kalau US Federal Reserve Bank, kalau UK Bank of England, kalau Kanada Bank of Canada, Aussie Bank of Aussie. Tweet presiden tu pun sentiment, benda yang tak boleh dijangka. Betul. Satu lagi propaganda, macam nak pilihan raya, propaganda masa pilihan raya itu pun sentiment, benda yang itu tak boleh nak predict. Fundamental ni berkaitan dengan data asas sebuah negara. Banyaklah korang boleh cari cikgu yang betul-betul mahir fundamental. Aku tak mahir sangat fundamental, jujur cakap. Aku tak guna sangat benda ni. Teknikal ni ada beribu teknikal, tapi korang kena ingat satu je, tujuan teknikal analysis dibuat adalah untuk dapatkan win rate yang tinggi. So mana-mana teknikal analysis yang korang belajar adalah betul, kecuali ada cikgu tu ajar teknikal analysis dia 100% loss. Yang tu senang, kita pusing je teknik dia. Kalau dia buy, kita sell. Itu paling senang. Tapi mostly teknikal dicipta untuk memudahkan kita membuat analisis. Dekat teknikal ni ada macam-macam, SNR lah, SND lah, macam-macam. So kita pilih mana yang sesuai dengan cara trading kita. Explain Ripeng cikgu. Ripeng ni, aduh nanti lah. Tu dah advance tu bang. Abang ni selalu nak advance. Saya tak faham lah dengan abang ni. Sabar bang, kita kelas basic ni bang. Kesian budak-budak baru bang. Saya tahu kelas basic memang bosan bang. Saya dulu pun bosan masuk kelas basic, jangan risau. Bila saya dah pandai, saya rasa bosan. Masa awal-awal saya excited. Ada lagi tak yang aku tertinggal untuk kelas basic ni? Okay, pemilihan broker. Okay, broker apa the best? Okay, sini saya nak promote. Saya guna Just For That. Okay. Orang Terengganu ke bang? Ya, saya orang Terengganu bang. So bila saya cakap tu ada still lagi slang Terengganu saya tak pernah hilang. Saya guna Just For That. Okay, sebab apa saya guna Just For That? Sebab Just For That ni dia video dia laju betul, leverage dia besar betul, dia spread kecil betul. Okay, so macam mana nak buka account? Nanti saya bagi link, korang boleh buka account, korang claim free bonus 30 USD. Kenapa nak suruh claim free bonus ni? Untuk korang guna masa belajar sampai pandai baru depo. Faham tak? Dah pandai baru depo account sebenar tau. Sebelum tu pakai account free je. Account ni boleh guna sebulan. So sebulan ni korang lanyak lah account ni sampailah korang ada confident. Faham tak? Dah pandai $30 ni. Kampung mana? Gong Badak. Dah pandai 30, dah pandai sebulan ni, korang upgrade ke account Send. Okay, maintain lah dekat sini 1 ke 2 bulan. Nak standard terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, ataupun standard. Tapi kalau aku guna Send dulu kot. Tak pun standard, ikutlah mana-mana yang sesuai dengan modal. Explain sikit cikgu. Nanti minggu depan, lusa. So kenapa suruh buka Just For That ni? Bukan nak promote tapi sebab dia ada $30 free. Faham tak? Kalau korang ada broker lain yang bagi free ni, guna je, tak ada masalah pun. Kalau nak, nanti aku bagi link dekat dalam group. Okay, ada soalan lagi tak? Saya rasa ini je kot basic. Saya dah tak tahu nak explain apa lagi. Korang ada tak lagi yang saya tertinggal? Saya dah tak ingat dah basic ni. Jujur saya cakap, saya dah lama je tak belajar basic. Sebab dulu, siapa student saya tapis kot. Saya tak nak budak basic. Saya nak budak yang boleh diajar teknikal terus. Saya memang tolak awal-awal budak basic. Tapi kali ni, sebabkan orang buat kelas basic charge mahal, saya rasa saya nak buat kelas basic. Buka baru untuk 30 USD boleh ke cikgu? Kalau dah ada account tu bang, senang je bang. Depo account Send $10 dah settle. Tak payah tukar-tukar, tak payah buka-buka baru bang, sakit kepala. Depo je $10, settle. Depo je $10, okay, pakai account Send. Tak payah nak buka baru dah. Nanti dia akan block satu account nanti, susah pula. Dia tak block sekarang, dia block masa kita profit. Win rate yang biasa macam saya tarik satu. Okay so kelas tadi dah habis. Kelas tadi dah habis, so saya nak berhenti rekod. Okay, saya akan jawab soalan lain pula.
Okay, saya nak berhenti rekod dulu.